Pagi Malaysia. Seterusnya penonton, kami bawakan kepada anda topik berkenaan usaha ataupun kaedah-kaedah pendekatan yang dilaksanakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, iaitu berkenaan perkhidmatan dual diagnosis dan juga model eye pulih. Satu pendekatan yang sangat menarik, dan untuk kita fahami pada hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu di studio. Ya, kita bersama dengan Puan Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, dan juga di sebelahnya Dr. Nazira Sadirun, Ketua Penolong Pengarah Pemulihan dalam Komuniti Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Baik, hari ini kita ingin mengetahui berkenaan pendekatan yang diambil oleh pihak AADK untuk memberikan rawatan kepada klien-klien yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat penting, dan dua pendekatan yang diketengahkan pada hari ini, dual diagnosis dan model eye pulih. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pertama kali mendengar terma kedua-duanya itu. Jadi untuk permulaan boleh terangkan model eye pulih ini bagaimana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami berdua pada hari ini untuk bercerita berkenaan dengan model eye pulih dan berkenaan dengan perkhidmatan rawatan pemulihan khusus kepada klien dual diagnosis. Okey, sebelum kita bercerita berkenaan dengan model pulih, saya beri sedikitlah berkenaan analogi berkenaan penagihan dadah ni. Berkenaan dengan penagihan dadah ni, dia adalah dia didefinisikan sebagai pesakit. Cumanya dia bukannya seperti orang demam tau. Bila demam makan Panadol, hari ni makan mungkin petang dia boleh okey, boleh sembuh. Tapi bila berkenaan dengan penagihan dadah ni, sebab dia adalah satu proses yang panjang untuk jadi seorang penagih itu, dia bukannya hari ni ambil dadah dan petang dia akan jadi penagih, tidak. Dia akan proses yang sangat panjang. Jadi bila proses itu sangat panjang, di pemulihan juga mungkin mengambil masa sedikit. Jadi bila dia datang pada kita mengikuti program rawatan dan pemulihan, jadi bila dia datang, kita tak boleh expect bila dia datang petang ni dia dah okey. Maksudnya dia berterusan, dan daripada bila kita sendiri berhadapan dengan penagih dadah yang pelbagai jenis, dari sekali dia punya masalah tu semakin kompleks. Bukan yang ditambah juga dengan jenis dadah sekarang yang berbagai-bagai. Kalau dulu kita selalu dengar dadah tradisional yang orang guna, yang kita boleh lihat dengan mudah siapa itu penagih. Dia dengan sendiri kita boleh tahu, oh dia ni dadah penagih dadah, dia dengan fizikal dia, perubahan dan sebagainya. Tapi keadaan dah berubah. Jadi sekarang ni bila jadi penagih, dia penagih tu sebab dia dah ada dadah sintetik. Jadi perubahan tu menyebabkan kadang kita nak kenal dia tu ambil masa yang sangat panjang. Mungkin dah setahun, 2 tahun baru berlakulah. Kalau itu dia bergantungan kepada dadah tersebutlah. Kalau diguna on off pun dia lagi kesannya akan lagi lama lah untuk kita lihat. Okey, apabila berhadapan dengan isu-isu ni, AADK telah revise, tengok balik kita punya modul yang kita gunakan daripada sejak penerbangan AADK ni daripada tahun 1983. Jadi daripada tu kita melihat kita perlu bergerak seiring dengan perubahan. Kita tak boleh guna apa yang lama tu untuk kita menempani dan menyelesaikan isu penagihan yang sekarang yang berlaku. Jadi disebabkan itu kita melihat balik modul-modul yang ada tu. Jadi bila kita melihat bahawa kita merasakan kita perlu menyantuni semua jenis penagih dadah. Maksudnya kita bukannya nak tengok yang ini penagih dulu yang kita ambil, dan sintetik ni kita tak boleh ambil, kita tak nak ambil. Jadi dari sebab itu kita cuba melihat dan kita mengumpulkan balik modul-modul ada, dan kita buat penambahbaikan. Penambahbaikan tu jadi daripada usaha ni kita buat daripada tahun lepas. Kita membina balik modul-modul tu, kita namakan dia model eye pulih. Dalam model itu, model eye pulih ni, eye tu membawa maksud seperti edukatif, inovatif, integrated dan semua tu. Jadi dalam model ini banyak modul. Dalam model ini memberikan pendekatan, maksudnya pendekatan kalau pemulihan itu penagih dadah yang secara sukarela datang, pendekatannya berbeza. Kemudian penagih yang kita melalui tangkapan ataupun melalui perintah mahkamah, dia akan sedikit berbeza.
Kemudian begitu juga dengan pemilihan rawatan dan pemilihan dalam institusi yang kita namakan puspen. Juga berbeza. Kemudian pemilihan dadah yang tidak pergi ke puspen, maksudnya dia dalam komiti, iaitu dia duduk dengan family tapi dalam masa sama dia mengikuti program. Dan begitu juga kita masukkan kat situ berkenaan pendekatan vocational. Vocational tu sebab kita sering dikatakan salah satu daripada kaedah untuk orang tu kekal pulih dan memulihkan perlu ada pekerjaan. Jadi kita masukkan ke situ pendekatan latar vocational. Kemudian kita masukkan spiritual, iaitu keagamaan. Keagamaan ini bukan hanya untuk yang beragama Islam dan begitu juga yang bukan beragama Islam. Dan kita masukkan juga slot untuk rawatan dan perubatan lah. Jadi kat sini kita namakan sebagai dalam tu merakumi biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Jadi namanya biopsychosocial spiritual dalam model Al-Pulih itu. Jadi dalam model Al-Pulih itu ada 7 komponen dalam tu. Jadi kita perlu bergeraklah sebab kita kata yang dulu orang kata ADK macam ni. Dalam dulu orang kata zaman dulu ya, kita menggunakan kekerasan, kita ni benda tu dah berubah lah seiring dengan perubahan ni. Betul lah, mungkin disebabkan oleh stigma itulah sebenarnya ramai di antara penagih-penagih ataupun keluarga penagih itu tidak mahu menghantar ke AADK kerana mereka beranggapan nanti kalau saya hantar anak saya di sana bukan dipulih secara rohani tapi secara fizikal, takut ada berlaku penderaan pula. Jadi ini bermaksud dalam model iPulih kali ini benda-benda itu sebenarnya tidak ada pun. Tapi lebih dititik beratkan kepada spiritual. Okey, selain daripada model iPulih, kita ada juga perkhidmatan dual diagnosis. Mungkin doktor boleh perjelaskan mengenai diagnosis ini? Okey, seperti mana yang Puan Siti Mariam sebutkan tadi lah, AADK dia bukan hanya kata satu kategori klien. So maksudnya dual diagnosis ni merupakan salah satu kategori klien yang menerima perkhidmatan dengan kita. Di mana setiap mereka terlibat dengan masalah dadah, dia juga mempunyai masalah kesihatan mental. So ini yang sangat menakutkan sebab kalau kita tengok lately banyak sangat kisah-kisah tragis. Betul. Seperti mana isu penagih dadah memenggal kepala ibu. Okey, kemudian berlaku kemalangan yang bila kita lihat kenapa pemandu tu melanggar adalah akibat daripada positif ya. So dual diagnosis merupakan penyakit mental yang didapati hasil daripada kesan mereka menggunakan dadah. Dan kita tengok trend sekarang, kalau kita dapati trend sekarang, kebanyakan daripada pengguna atau penagih dadah menggunakan dadah jenis sintetik. So dadah sintetik ni ataupun dadah jenis perangsang ni sangat berbahaya kerana kalau berdasarkan kajian, hanya dalam tempoh 6 bulan seseorang itu boleh mendapat masalah psikosis. Masalah kesihatan mental yang akan prolong dia kepada compulsive behavior ataupun tingkah laku kompulsif tadi. Yang inilah yang amat membimbangkan. So kerana itulah AADK looking forward dengan adanya model iPulih, kita kata semua kategori, tidak ada seorang pun mereka yang terlibat dengan masalah dadah kita tak rawat walaupun mereka adalah dalam kategori dual diagnosis. Dan perkhidmatan ini kita buat dengan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan, which is kita menggunakan kepakaran doktor psikiatrik juga, di mana setiap daripada mereka yang terlibat dengan dadah ni sebelum mereka mengikuti program berdasarkan model iPulih tadi, mestilah dahulu distabilkan daripada aspek kesihatan mental mereka. So apa yang boleh kita katakan di sini, kita tak nak ramai di kalangan mereka yang menggunakan dadah tak datang kepada kita sampai dia terlupa bahawa mungkin mereka ini berisiko tinggi untuk berhadapan dengan masalah kesihatan mental. Dan dia akan pergi kepada perkara-perkara dan tingkah laku agresif yang akibatnya mungkin mereka terlibat dengan masalah jenayah. Dan ini akan sangat mengganggulah kepada isu dan kesejahteraan sosial. Sebab tu tadi kita Malaysia dan WHO sendiri menyatakan penagih dadah bukan penjenayah, tetapi mereka adalah pesakit yang mesti dirawat berdasarkan kepada keperluan-keperluan fisiologi dia, biologi dia. Sambil kita tidak boleh melupakan penagihan dadah ini bukan hanya melibatkan perubahan luaran tau. Kimia dadah yang diambil tadi
dia memang akan menyebabkan perubahan dalam struktur otak. So struktur otak inilah sebenarnya yang sangat sukar untuk kita pulihkan dalam masa sekejap. Sebab tu tadi Puan Siti kata nak jadi penagih dadah pun ambil masa yang lama, nak pulihkan dia pun mengambil masa seumur hidup. Doktor, proses pemulihan itu bagaimana kalau kita pecahkan bagi kategori wanita, lelaki dan juga remaja ataupun kanak-kanak, bagaimana penerimaan mereka? Sebenarnya setiap daripada program ataupun pendekatan kita nak beri berdasarkan kategori wanita, lelaki dan sebagainya, kita bermula dengan penilaian. So kita ada beberapa instrumen yang kita gunakan. So daripada penilaian ini kita boleh tahu kategori dia, tak kisahlah dia lelaki ke, dia perempuan ke, kanak-kanak atau remaja sekalipun, kita akan base kepada tahap keparahan penagihan mereka. So daripada tahap keparahan itulah baru kita akan tentukan apa pelan perancangan yang bersesuaian untuk mereka ikuti program tersebut. Termasuk tadi kalau remaja kita mestilah lihat kepada perkembangan psikologi dia, betul tak remaja macam mana. So that's why dalam sebab tu dalam pendekatan model pulih tadi seperti mana yang Puan Pengarah saya sebutkan, dia telah melengkapi keseluruhan daripada setiap daripada kategori mereka yang terlibat dengan masalah penagihan dadah. Okey, itu satu penerangan yang cukup jelas lah dalam kita membantu dan juga memulihkan para pesakit ataupun klien di bawah AADK itu sendiri. Dan juga kita lihat peranan yang dibawa oleh AADK ini cukup besar dalam memberi perkhidmatan yang terbaik dan memastikan kesihatan mereka kembali pulih seperti sedia kala. Tadi Puan Siti Mariam ada menyentuh berkenaan turut memberikan ruang pembelajaran vokasional kepada mereka untuk mempersiapkan mereka keluar dari pusat pemulihan dan membolehkan mereka berasimilasi dengan komuniti, bekerja. Jadi mungkin dalam situasi ini Puan boleh kongsikan kepada penonton apa pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung pemulihan klien-klien AADK ini untuk kita mengedepikan stigma terhadap pesakit-pesakit ataupun klien yang menyalahgunakan dadah ini. Okey. Berkenaan dengan perkara itu, sebelum itu apabila seorang penagih ataupun siapa juga yang datang pada kita untuk mendapat perkhidmatan, kita akan lihat pada asasnya skop dia. Apabila dia datang pada kita, yang pertama sekali kita perlu untuk menstabilkan dia ataupun mengurangkan ataupun menghilangkan kegianan dia. Okey, apabila perkara itu telah berlaku, kita akan terus dengan penilaian seperti Dr. Nazira cakap tadilah. Apabila penilaian itu telah dibuat, kita akan mula dengan program. Program itu akan menentukan, berdasarkan penilaian itu, program akan menentukan berapa lama dia nak ikut pada kita. Ikut dia punya, kalau mandatori itu memang dah cukup 2 tahun, dia akan bersama dengan AADK lah mengikuti program di dalam institusi ataupun dalam komiti, kecuali dia telah menunjukkan perubahan ataupun kemajuan dalam pemulihan tu yang menempati yang kita sasaran yang kita tetapkan, masa kita boleh singkatkan. Selepas daripada program itu kita akan antara selepas program tu dia akan menamatkan program. Dalam proses untuk menamat tu, dalam tengah-tengah tu dia mesti ada proses integrasi. Maksudnya sebelum dia pergi pada komiti untuk jagaan selanjutnya, dia akan ada integrasi di situ. Selepas itu baru dia ditamatkan dan kembali kepada masyarakat. Dalam kembali ke masyarakat itu dinamakan sebagai jagaan lanjutan. Maksudnya selepas daripada program itu dia perlu ada jagaan lanjutan. Maksudnya dalam jagaan lanjutan ini adalah memerlukan peranan kita sebagai AADK dan juga komiti. Komiti dan juga family dan NGO lah yang mereka akan berhadapan dan kembali pada masyarakat tu. Okey, dalam proses integrasi inilah selepas dalam model pulih tu kita melihat sebelum ini kita melihat apabila seorang klien itu telah mengikuti program dan apabila dia hendak bebas dalam komuniti, dia punya motivasi itu akan sedikit turun. Dalam sebelum kita model inilah, sebelum kita review, kita melihat dan kita mengkaji kenapa situasi ini berlaku. Apabila kita lihat dan kita review balik, mendapati bahawa apabila nak dia keluar pada kita, selama ni kita akan jaga dia kan. Macam kita akan jaga dia macam puspen tu macam orang jaga anak lah kan. Kita bagi makan semua. Dia merasa takut apabila nak keluar ni, siapa nak terima dia? Betul. Dia nak ke mana? Dia nak duduk mana? Dia fikir. Orang pandang dia macam mana? Family pun mungkin tak terima. Bila kawan pun mungkin kawan yang bagaimana yang akan terima. Jadi dalam proses itu, masa dalam model pulih ni kita masukkanlah slot yang kosong itu.
Dan salah satunya kita buat kemahiran vocational itu untuk dia menyari hidup. Sebab vocational itulah salah satu modul dalam program pemulihan di samping psikososial. Psikososial itu adalah dia untuk dia macam kita adjust balik lah. Alignment kita yang dah lari dulu. Kita adjust balik dia punya tingkah laku, dia punya macam mana dia nak bermasyarakat balik. Betul. Asimilasi bersama masyarakat. Itu yang penting. Sebab sebelum itu bila dia jadi penagih mungkin dia mengasing diri. Dan dia pun rasa takut, orang pun tak terima. Jadi dalam model Play kita masukkan itu di samping sistem ekonomi. Ekonomi itu adalah untuk membantu dia lah daripada nak support daripada kepulihannya dan dia dapat itu. Jadi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang mungkin mengalami masalah ataupun menagih dadah ini, mungkin boleh terus sahaja berjumpa dengan AADK kerana mereka menerima anda, mereka sedia untuk memberikan bantuan dan juga melakukan rawatan kepada anda, kepada keluarga juga. Buang stigma yang dulu-dulu tu kerana kini AADK tampil dengan model yang baru, modul yang lebih berkesan dan juga kita ada juga dual diagnosis. Jadi apapun kita ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada pagi ini, Puan Siti Mariam Mursidan dan juga Dr. Nazira Sadiron atas perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita melihat peranan yang cukup besar yang dimainkan oleh agensi anti dadah kebangsaan. Baik, sekarang ini kita akan terus saja membawa penonton Selamat Pagi Malaysia untuk kita mengetahui perkongsian menarik oleh rakan pelapor kita